50% kawasan luar bandar disasar terima liputan 5G pertengahan tahun depan. Jawatankuasa Pemantauan Bajet ditubuhkan dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 50% kawasan luar bandar disasar terima liputan telekomunikasi 5G pertengahan tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri KKDW berkata, kerajaan juga akan memastikan tidak kurang daripada 85% kawasan luar bandar mendapat liputan 5G pada penghujung 2024. Yang 15% lagi mungkin kawasan pergunungan dan sebagainya, ini agak sukar. Ini hakikatnya begitu ya. Tetapi kita tahu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau amat progresif. Kita lakukan koordinasi ini kerana kita merasakan bahawa rakyat di luar bandar juga berhak. Betul. Kita tidak mahu bila mahu mendapat pencapaian internet, mereka panjat pokok untuk dapat coverage. Kan kita tengok di media baru-baru ni, dan itu kita harus elakkan walaupun sukar, tetapi insya-Allah kita boleh. Dalam pada itu, kawasan-kawasan orang asli untuk pemasangan peranti satelit Starlink telah dikenal pasti. Usaha itu hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Baik, seramai 400 anak orang asli disasar memasuki universiti awam dan swasta tahun depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berdasarkan kejayaan anak golongan tersebut memasuki universiti tahun lalu melebihi sasaran yang ditetapkan. Ini termasuk menyasarkan pendidikan TVET diperluaskan kepada komuniti anak-anak orang asli agar mobiliti sosial kaum tersebut dapat dipertingkatkan. Tidak ada halangan, kita menggalakkan. Dalam hal ini kita akan menghala arahkan mereka ke kursus-kursus yang mempunyai potensi kerjaya yang lebih sesuai dengan kehendak pasaran. Untuk mengarah JAKWA sendiri menyantuni pelajar-pelajar ini, dan kursus-kursus motivasi diadakan mengikut subjek-subjek tertentu. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Pusat Komuniti Desa PKD telah berjaya memberi manfaat kepada lebih 13,000 peserta menerusi 4,464 program. Ia meliputi kursus, latihan dan aktiviti komuniti yang bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Menurut Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti KKDW, Muhammad Sabri Ramli, pihaknya akan terus memperkasa fungsi dan peranan PKD agar ia kekal relevan selari dengan moto satu hentian pelbagai perkhidmatan. Kami harap agar PKD ini dapat diteruskanlah dan dapat reach out kepada sebanyak mana kawasan di luar bandar dan seramai mana mungkinlah penduduk luar bandar dan mencapai objektifnya. Dan dari segi impak pula memenuhilah dan mencapai impak yang dikehendakilah, yang relevan yang signifikan. Sementara itu, Greek dipilih menjadi lokasi pertama program PKD Mobile yang merupakan program rintis bagi kawasan yang tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan tersebut. Melalui program ini, bukan hanya agensi jabatan di bawah Kementerian Komunikasi Wilayah sahaja, tapi merentas kementerian dan jabatan. Ini menunjukkan satu inisiatif baik yang membolehkan agensi jabatan untuk turun ke bawah, memberi perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Pusat komuniti desa ni dia banyak membantu dari segi kursus-kursus yang dia orang buat. So kita boleh attend kursus tu dan untuk
kata apa yang nak belajar macam mana cara-cara buat produk boleh menjana pendapatan. PKD ni dia meluas, dia bawa keluarkan produk ni ke serata secara online dan offline. Setiap macam ada program melibatkan PKD, dia akan bawa produk dan dia bawa usaha untuk berniaga lah. Memang PKD ni sangat membantu orang-orang yang dalam kampung. Dia buka peluang pada yang sesiapa yang macam buntu tak ada income, PKD buka ruang, PKD bagi peluang, PKD bagi cara, PKD bagi khusus. Macam-macam lagi PKD bagi. Setakat ini terdapat 191 PKD di seluruh negara. Antara peranan PKD adalah sebagai pusat latihan kemahiran, perkhidmatan setempat dan pengumpulan produk usahawan desa. Program yang disediakan pula seperti bidang kemahiran, perniagaan dan keusahawanan. Peruntukan RM200 juta bagi meneruskan pelaksanaan Payung Rahmah mendapat perhatian rakyat. Program Jualan Rahmah misalnya menawarkan barangan keperluan asas pada harga sehingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Ia akan diperluas ke lebih banyak kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara. Rumah tu bagus. Tapi biarlah lebih kepada barang asas. Itu yang mustahak. Yang sayur ni memang dah murah dah. Barang asas tu tuan dapat. Beras, minyak, gula. Dia perlu banyak lagi. Jangan kalau yang pemborong ke pembekal yang menyorok tu kita kena pergi bentas lah. Bagi saya benda tu bagus sebab yelah kita sebagai rakyat pun beli barang pun memang sekarang mahal, and bagi saya benda tu okey je. Untuk macam kita student pun kita apa orang kata, kita pun bajet jugalah, macam hari-hari tu dekat universiti pun kita pun mencatu juga makan. Jualan Rahmah tu, kira kita ni yang bekerja ni gaji yang tak seberapa ni kira membantu jugalah. Sebab yelah bekerja nak masak kat rumah tak sempat. Jualan Rahmah tu jelah membantu kita. Bila ada Jualan Rahmah tu, alhamdulillah lah. Kita dapat jimat kos lah. Selain itu, program Pasar Rahmah yang menawarkan insentif kepada 1.2 juta pengusaha pasar borong, pasar malam dan pasar tani juga diteruskan dalam usaha mengurangkan kos perniagaan di samping dapat menurunkan harga jualan. Pesawah di Kedah menyambut baik harga lantai padi dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,300 per tan. Ia membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membela nasib pesawah. Kami para petani mengharapkan dan mengucapkan terima kasih banyaklah kepada PM kerana prihatin terhadap tuntutan pesawah dan keluh pesawah ini. Dinaikkan juga subsidi RM140 dengan harga lantai dinaikkan RM100. Dengan kenaikan ini kami bersyukur sangat-sangatlah. Bagi saya dan keluarga pesawah ni merakam jutaan dan ribuan terima kasihlah kepada pihak Menteri Pertanian dan juga PM lah. Jadi kita merayu sekali lagi semoga segala subsidi contohnya SIPP, racun-racun, baja campuran dan urea dan lain-lain lah. Insentif yang diberi itu kita minta kerajaan kekalkan semula lah seperti biasa. Kita rasa semua akan rasa nikmat ni daripada kebaikan yang kerajaan bagi kepada kita. Harga lantai 1,300, insya-Allah kita mendapat manfaat yang banyak. Mereka juga berharap kerajaan dapat meningkatkan lagi harga lantai pada masa depan apabila ekonomi negara semakin pulih. Ini kerana peningkatan harga jualan benih padi, racun, baja dan keperluan semasa penanaman padi. Peruntukan RM10 juta bagi keperluan pembaikan rumah nelayan yang daif selain mengekalkan peruntukan wang sara hidup pada golongan itu menunjukkan nasib mereka sentiasa dibela. Nelayan menyifatkan kerajaan sentiasa mengambil berat mengenai keperluan dan kebajikan mereka. Saya mengucapkan terima kasih mengekalkan yang mana yang
yang sedia ada tu macam duit sara hidup nelayan 300, subsidi minyak 1 liter RM1.65, lepas tu insentif tangkapan. Jadi mana kata apa ni pihak kerajaan prihatinlah mengekalkan semua kemudahan-kemudahan itu kepada nelayan. Walaupun tiada penambahan, namun kami nelayan ni tetap bersyukurlah atas apa yang telah diberikan kepada kami. Saya tengok alhamdulillah lah. Sebab contoh macam minyak subsidi kan dikekalkan untuk nelayan tu, kira alhamdulillah lah. Sebab salah satu faktor utama lah. Kalau tak dikekalkan subsidi dengan keadaan hari ini memang tak boleh nak tampung kos terlalu tinggi kan. Geran bantuan sebanyak RM20,000 diberikan semula kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM selepas diberhentikan pada tahun 2003. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berharap ia dapat menyokong fungsi sekolah agama rakyat dalam melahirkan generasi baharu Islam yang seimbang ilmu duniawi dan ukhrawi. PM kerap sebut masyarakat madani yang nak dibina ini asas dia ialah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi. Mana kalau dia orang Islam, dia boleh mampu untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan juga ukhrawi. Jadi anak-anak kita ni sekolah agama kita nak mula daripada situ. Jadi bila mereka ni membesar nanti, mereka akan membentuk masyarakat madani yang sebenar. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan 2023 di Masjid Wilayah Ibu Negara. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama komited menjaga tata kelola agensi Hal Ehwal Islam bagi memastikan semua agenda dalam Belanjawan 2024 dapat dicapai sebaiknya. RM17 juta yang diperuntukkan bagi program tahfiz pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET membuka peluang pelajar tahfiz mempelbagaikan bidang kemahiran. Secara tidak langsung dapat melahirkan generasi modal insan yang baik untuk masa depan negara. Dan bila mana dalam pengumuman bajet semalam ini, alhamdulillah kerajaan mengumumkan betul yang pengurusan untuk TVET ni, saya rasa ini salah satu langkah yang terbaik. Dan apa yang kita faham sebelum ni, SPM adalah wajib untuk anak kita, yang itu juga kami titik beratkan. Bila kerajaan mengumumkan untuk pengurusan untuk TVET pula untuk kemahiran anak-anak tadi, ini sesuatu langkah yang cukup baik. Syukur bila dengar pembentangan semalam, menggembirakan kita lah. Banyak bantuan-bantuan kepada TVET untuk keluar tahfiz dan juga bantuan-bantuan untuk sekolah agama, imam dan bilal, guru kafah masih dikekalkan lagi. Syukur sangat-sangat kita guru-guru dan kelas-kelas tahfiz mengucapkan terima kasih pada pihak kerajaan atas bantuan yang dihulurkan itu. Sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat terbaik, bermakna kerajaan sangat optimis terhadap apa yang dilaksanakan, bermaksud kerajaan tidak mengabaikan keseluruhan daripada setiap sudut yang ada di dalam negara kita. Jadi bermaksud setiap apa yang dilaksanakan itu akan membawa kebaikan pada kita pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang, insya-Allah. Peruntukan menyeluruh untuk sektor komunikasi dan digital meningkatkan lagi kemampanan ekosistem sektor berkenaan seiring dengan perkembangan semasa. Ini kerana RM2.8 bilion diperuntukkan meliputi inisiatif ketersambungan digital, ekonomi digital, keselamatan cyber, pemasaran maklumat kenegaraan serta menyokong perkembangan bakat dan projek kreatif tempatan. Bagi ahli akademik, peruntukan berkenaan amat bertepatan. Ini sekaligus bukti keprihatinan dan juga pengiktirafan kerajaan terhadap industri komunikasi dan digital dalam negara, betapa ia amat penting, terutama sekali dalam dekad ini, dalam zaman ini apabila kita amat menggunakan ataupun bergantungan kepada konten ataupun kandungan digital dan penggunaan komunikasi itu amat-amat tinggi sekali, bukan sahaja dalam negara, sektor serantau, malah juga secara di peringkat global.
Pada pandangan saya, ini adalah satu usaha murni kerajaan bagi membantu PMKS untuk terus berdaya saing dan produktif dalam perniagaan, seterusnya menyumbang kepada KDNK negara. Tanpa digitalisasi agak mustahil untuk PMKS bergerak seiring dengan kemajuan negara dan akan ketinggalan untuk memasarkan produk atau perkhidmatan mereka secara meluas, terutamanya untuk pasaran antarabangsa. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu kembali. Jawatankuasa Pemantauan Bajet akan ditubuhkan dalam masa terdekat bagi menyemak, mendapatkan maklum balas dan memastikan peruntukan belanjawan 2024 dapat dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, jawatankuasa berkenaan diketuai Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dan dianggotai Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim, Ketua Setiausaha Perbendaraan serta beliau sendiri. Memastikan pelaksanaan bajet yang besar itu dilaksanakan sebaik mungkin dengan kepantasan yang sesuai agar manfaat pada rakyat dan negara boleh dicapai. Beliau berkata demikian kepada media selepas larian kewangan 2023 anjuran Kelab Perbendaraan Putrajaya. Penubuhan jawatankuasa ini seiring dengan RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang diluluskan di Dewan Rakyat. Beliau telah berharap agar peruntukan belanjawan 2024 yang telah diberikan dapat dilaksanakan oleh kementerian mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Peningkatan had caruman ais saraan kepada RM500 dan ais suri RM300 akan meningkatkan kembali tabung rakyat setelah mengalami penyusutan simpanan KWSP akibat pandemik. Penganalisis ekonomi Dr. Zokri Idris berkata, langkah tersebut memberi impak positif untuk jangka masa panjang. Dianggarkan pada tahun 2030 4.9 juta masyarakat menua akan wujud dalam negara kita. Justru kerajaan berfikiran panjang untuk kembali meningkatkan semula tabungan rakyat dan seharusnya peningkatan caruman ais suri dan ais saraan ini harus disambut baik supaya ia akhirnya dapat kembali manfaatnya kepada rakyat jelata dan kita memikirkan impaknya yang positif dalam jangka masa yang panjang. Had caruman padanan di bawah program ais saraan yang ditingkatkan kepada RM500 setahun terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Manakala ais suri yang ditingkatkan kepada RM300 setahun terhad kepada RM3,000 seumur hidup.